Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan kita, iaitu kita dah menyentuh berkenaan dengan kalimah, kalam ataupun jumlah, yang mana jumlah itu terbagi kepada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan jumlah syibih jumlah. Hari ini sekarang kita akan bincang berkenaan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, kita dah sebut isim. Saya ulang lagi, isim ialah kata nama. Jadi setiap ayat yang mula dengan kata nama kita namakan sebagai jumlah ismiyah. Sebagaimana yang kita telah terangkan pada video yang sebelum ni, jumlah ismiyah mesti terdiri daripada mubtada dan khabar. Mubtada maknanya subjek, khabar itu predikat. Jadi kita cakap tentang suatu benda, maka suatu benda itu menjadi mubtada lah. Contoh kita kata pen itu cantik, maka kita bercakap tentang pen, bukan tentang cantik. Jadi kita bercakap tentang pen. Jadi pen itu adalah subjek, maka pen itu jadi mubtada. Cantik itu khabar dia, ataupun cerita tentang mubtada itu, ataupun predikat, ataupun kita kata cerita tentang subjek. Maka subjek itu pen, cantik itu predikat dia. Jadi pen itu isim lah, Jadi pen itu isim. Jadi dia ada struktur mubtada dan khabar. Jadi ciri utama mubtada pertama dia isim lah. Mesti mubtada isim. Tak boleh mubtada itu fi'il. Yang kedua, mubtada syaratnya mesti dia adalah kata ataupun isim ma'rifah. Kita sebut sebagai isim ma'rifah. Ma'rifah ada beberapa jenis lah. Ada beberapa ciri-ciri isim ma'rifah. Di antaranya ma'rifah dengan alif lam. Maknanya satu isim ataupun satu kata nama. Contoh qalamun, dia menjadi ma'rifah dengan dimasuki alif lam. Jadi al-qalamu. Jadi al-qalamu itu isim ma'rifah lah, sebab ma'rifah dengan alif lam. Jadi ma'rifah ni ada lebih kurang 7. Di antaranya yang pada peringkat kita ni, sekolah rendah, kita cukup terang ataupun jelas isim ma'rifah dengan isim yang ada alif lam lah. Itu senang. Contoh yang senang. Ataupun selain pada isim yang al-mu'arrafu bi alif lam, isim ma'rifah yang dimakrifahkan dengan alif lam, selain pada itu ada isim dhamir pun isim ma'rifah juga. Isim dhamir iaitu ana, anta, anta talibun. Jadi anta itu sah menjadi mubtada, pertama sebab dia isim, yang kedua sebab dia ma'rifah. Semua isim dhamir adalah ma'rifah. Selain pada itu isim isyarah pun ma'rifah juga. Jadi itu tak payah kita bincang. Yang penting kita faham mubtada itu pertama dia mesti isim, yang kedua dia ma'rifah. Yang kedua, struktur yang kedua itu khabar. Jadi khabar ini cerita tentang mubtada. Khabar ataupun predikat, dia mesti dia terdiri sama ada, pertama dia daripada khabar mufrad, yang kedua khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad maknanya khabar yang terdiri daripada satu kalimah. Satu kalimah saja khabar dia tu, khabar struktur. Contohnya Muhammad talibun. Muhammad talibun. Okey, Muhammad talibun. Terbalik pula. Okey, jadi talibun itu satu kalimah saja. Talibun itu satu kalimah. Dia bukan banyak kalimah ni. Ini mubtada, khabar ini. Khabar ini dia satu saja. Dia bukan satu bentuk ayat panjang. Jadi bila dia satu, kita panggil khabar mufrad. Kategori kedua, khabar yang ghairu mufrad. Khabar yang ghairu mufrad, khabar yang terdiri pada dua kalimah atau lebih. Ini tentang khabar, bukan tentang mubtada, tentang khabar.
Jadi khabar yang ghairu mufrad, dia kembali kepada cerita tentang jumlah tadi. Sama ada kalau dia ghairu mufrad, mungkin dia itu terdiri daripada jumlah ismiyah, khabar jumlah ismiyah, ataupun khabar jumlah fi'liyah, ataupun khabar syibih jumlah. Jadinya khabar kadang-kadang dia khabar mufrad, makna terdiri dari satu kalimah. Terkadang dia yang ghairu mufrad, yang bukannya satu, maknanya dia bentuk ayat panjang. Sama ada ayatnya ataupun jumlahnya, jumlah khabar itu khabar jumlah ismiyah, ataupun boleh jadi dia khabar jumlah fi'liyah, ataupun boleh jadi dia khabar syibih jumlah. Kalau khabar mufrad tadi kita kata Muhammad talibun. Kalau khabar jumlah ismiyah, kita boleh kata Muhammad jadi mubtada, abuhu muhandisun. Jadi khabar abuhu muhandisun itu ayat jumlah ismiyah, iaitu abuhu mubtada, muhandisun jadi khabar. Ini agak rumit bagi yang tak biasa untuk mengenali mubtada khabar. Bagi jumlah khabar tu, abuhu okey, ini Muhammad ini mubtada, abuhu ini jadi abuhu muhandisun ini namanya khabar. Tapi dalam jumlah abuhu muhandisun, abuhu itu di i'rab jadi mubtada, muhandisun i'rab jadi khabar. Jadi mubtada khabar dalam jumlah abuhu muhandisun itu dinamakan khabar jumlah ismiyah bagi mubtada yang pertama. Okey jadi ini dah agak rumit lah. Yang penting kita kenal Muhammad itu mubtada, abuhu muhandisun itu jumlah khabar. Dia bukan di jumlah. Ini isim mufrad, ini jumlah. Sebab ayat terdiri pada dua kalimah. Yang ketiga ataupun khabar ghairu mufrad yang kedua, iaitu khabar fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah, nama khabar jumlah fi'liyah makna terdiri pada fi'il. Jadi fi'il, contohnya Muhammad ya'malu fil madrasah. Contohnya Muhammad ya'malu fil madrasah. Muhammad itu jadi mubtada, ya'malu fil madrasah, ayat ya'malu fil madrasah itu menjadi khabar. Khabar apa? Khabar jumlah fi'liyah. Sebab ya'malu itu fi'il. Jadi khabarnya bermula dengan fi'il. Jadi kita sebut sebagai khabar jumlah fi'liyah. Jadi Muhammad itu mubtada, ya'malu fil madrasah itu jadi khabar. Namanya khabar jumlah fi'liyah. Jadi kena beza di situ. Khabar itu khabar apa? Khabar mufrad ke, khabar jumlah ismiyah ke, jumlah ataupun khabar jumlah fi'liyah. Kalau ghairu mufrad tadi sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, ataupun boleh jadi khabar syibih jumlah. Contohnya Muhammad fil bait. Muhammad itu mubtada, fil bait, fi itu huruf jar. Muhammad di rumah. Jadi Muhammad itu jadi mubtada, fil bait itu jadi khabar. Jadi jumlah fil bait itu jumlah syibih jumlah. Sebab dia mula dengan huruf jar. Jadi saya ulang kesimpulannya, dalam struktur jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan khabar. Mubtada itu mesti daripada isim yang ma'rifah. Pertama mesti daripada isim, yang kedua isim itu ma'rifah. Kemudian khabar pula, khabar terdiri daripada
khabar mufrad iaitu satu kalimah saja, ataupun khabar ghair mufrad, sama ada khabar ghair mufrad itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah ataupun jumlah syibih jumlah. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang kita cuba bawa hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.